Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kamu semua. Kita dalam kelas online Bahasa Melayu tahap 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih yang sudi tengok live kali ini. Untuk hari ini, tajuk hari ini. Baik, tajuk pada hari ini, saya nak bagi tajuk pada hari ini, kita nak belajar tentang tajuk pada hari ini tentang peribahasa. Dia terbalik kan? Dia terbalik, jadi tak apa, nanti saya akan pusing dia. Saya akan pusing. Kita nak belajar mudah-mudah ya. Tak lama pun. Dalam 30 minit, 40 minit macam tu ya kita buat. Sambil kita dia lebih kepada saya cakap, anak-anak semua dengar dengar, kemudian merespon sikit. Peribahasa. Peribahasa merupakan kumpulan kata atau susunan kata ayat yang mempunyai maksud tertentu. Bila kita sebut peribahasa, ramai yang tahu peribahasa ni macam-macam kan. Jadi hari ni kita nak bagi pencerahan, nak bagi apa itu peribahasa secara detail lagi. Sebab dalam peribahasa tu dia terbahagi kepada beberapa jenis. Jadi dalam peperiksaan peribahasa, kalau kita tengok dalam bahagian A, kertas pemahaman, bahagian A soalan 1 sampai 20, dia ada 1-2 soalan tu, soalan ABC tu dia adalah 1-2 soalan yang berkaitan dengan peribahasa. Jadi kalau kita tak faham makna peribahasa tu, susahlah kita nak jawab dengan tepat. Lagi satu, di bahagian kertas pemahaman juga, bahagian B, biasanya soalan, dalam soalan 22, 21, 22 tu dia ada satu jenis soalan, dia bagi gambar. Dia bagi jenis gambar tentang peribahasa. Dia bagi gambar, kemudian soalan dia, tuliskan peribahasa yang sesuai. Kan? Contohnya dia bagi gambar katak dengan tempurung. Katak dengan tempurung. Tempurung nyok kan? Dengan katak. Jadi peribahasa dia apa? Kalau tahu. Siapa boleh bagi respon sikit? Gambar katak dengan tempurung. Right. Ramai jawab bagai katak, di bawah tempurung. Maksudnya orang yang tak tahu apa-apa dengan dunia luar. Itu contoh. Kita bagi satu contoh. Itulah, kita tak pinjau lagi. Kita nak tengok apa kepentingan peribahasa ni sebenarnya. Sebab dalam soalan-soalan peperiksaan memang ada masuk peribahasa. Dan ada juga jenis karangan yang menggunakan peribahasa. Contohnya dia bagi tajuk, tuliskan sebuah karangan berdasarkan peribahasa tersebut. Apa peribahasa dia? Dia bagi hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Kaitkan, buat cerita. Jadi kalau kita tak faham dengan peribahasa tu, maknanya susah juga kita nak buatnya. Kalau kita tak faham maksud peribahasa, kita nak buat cerita pun payah. Alright, baik. Jadi kita nak teruskan dengan peribahasa. Peribahasa ni ada berapa dalam dia? Kita terus peribahasa ada berapa? Sebab peribahasa ni dia merupakan susunan yang mempunyai makna tertentu. Dalam peribahasa tu bukannya ada satu jenis je. Dia ada beberapa kategori. Yang pertama simpulan bahasa.
Okey. Simpulan bahasa. Baik. Untuk simpulan bahasa merupakan bentuk peribahasa yang paling mudah lah. Dia terdiri daripada dua patah perkataan yang membawa maksud tepat dan padat. Dua perkataan. Yang ni biasa kita dengar. Okey. Yang peribahasa ni biasanya semua kita biasa dengar, cuma kita tak tahu di kategori mana. Okey, baik. Contoh-contoh simpulan bahasa kita saya bagi contoh. Air muka. Tak apa nampak pun tak apalah, kita buat macam nampak sudah lah noh. Okey. Lagi ada siapa lagi yang boleh bagi simpulan bahasa? Saya tanya yang pertama ni simpulan bahasa, bukannya tanya yang lain lagi. Kita tengok yang pertama dulu. Simpulan bahasa. Kalau ada, boleh komen lagi. Saya ada lah contoh-contohnya. Cuma saya nak tengok respon daripada anak-anak semua. Alim-alim kucing. Tangkai jering. Anak kandung. Ayam tambatan. Okey, bagus. Okey, ramai dapat. Anak buah. Alright. Buah tangan. Bagus. Maknanya yang dapat bagi simpulan bahasa tu, okey, simpulan bahasa dua perkataan. Jadi dia tahulah itu simpulan bahasa. Sebab saya tanya tadi simpulan bahasa. Sekejap lagi kita pergi yang seterusnya. Dan maksudnya tu tak apa, simpan dulu. Last sekali baru kita tanya. Kaki ayam. Cakar ayam, kaki skor. Itu kira kaki bola lah tu. Okey, baik. Kita akan pergi kepada seterusnya. Sebab saya tengok contoh dah banyak, maknanya dah ramai yang faham. Okey, kita pergi seterusnya. Yang kalau tadi simpulan bahasa, okey, kita nak pergi kepada yang seterusnya. Okey, kita tarik sini. Kita bagi satu. Perumpamaan. Whiteboard kita pun kecil, blackboard kita pun kecil sangat. Okey, perumpamaan. Okey. Perumpamaan, susunan perumpamaan ni bermaksud susunan kata yang indah, ringkas dan dia mempunyai maksud yang tersirat. Maksud tersirat. Okey. Kalau dalam kelas ni kita tanya isi tersirat, kadang-kadang budak tak boleh jawab. Apa dia yang tersirat tu? Tersirat dengan tersurat. Kena faham yang tu. Tersurat apa yang kita nampak. Tersirat apa yang kita tak nampak. Itulah maksud dia sebenarnya. Dia ada maksud tersirat. Kita cakap A, jawapan dia B. Yang tu contoh dia. Yang kita tak nampak. Kita tak nampak apa yang cuba disampaikan dalam ayat yang dia bagi direct tu. Ayat tu dia bukan maksud dalam ayat tu, tapi maksudnya yang lain. Itu yang dikatakan dengan tersirat. Biasanya dalam kelas pun bila saya tanya, okey, cari isi tersirat dalam karangan ni, cari isi tersirat. Budak garu kepala Ustaz. Dia garu kepala kenapa? Pasal saya tak faham apa tu tersirat. Okey. Jadi puas nak terangkan kat mereka tersirat tu macam mana. Okey, sementara mereka nak faham. Bila dah dapat faham tersirat tu mudah saja. Okey. Tersirat apa yang kita tak nampak. Tersurat apa yang kita nampak. Itulah senang kita nak faham. Okey. Kalau dalam perumpamaan ini dia ada dimulakan dengan perkataan bagai, ibarat. Dia ada bagai, ibarat. Tulisan pun tak apa cantik ya. Sebab lama tak pakai kapok. Berapa tahun je? 2005, 2006, 2007 pakai 2006 pakai kapok. Lepas tu tak pakai kapok lah. Memang tulisan tak apa cantik ya. Okey, dia ada bagai, ada ibarat, ada seperti, laksana.
Ini. Bagai, ibarat, seperti, dan laksana. Satu lagi umpama. Umpama nak tulis pun lepas bawah lah. Umpama. Bila bila apa? Bila ada perkataan ni di depannya, yang tu ialah perumpamaan. Ada umpamanya yang right. Okey, Izzat. Izzat beli blackboard besar. Besar mai sponsor sikit mai. Izzat. Kalau isi dengan kuku, guna mana cikgu? Jangan guna kalau. Kita guna bagai, guna seperti, gunakan ibarat, gunakan umpama. Yang tu baru betul. Jangan guna kalau. Kan? Okey, bagai kucing kehilangan anak, bagai aur dengan tebing. Bagai ke ibarat tak kisah, Izzat. Bagai ke ibarat tak kisah. Hang pakai pi yang mana pun. Janji dia ada bagai, ada ibarat, ada seperti, tak apa. Yang itu jadi perumpamaan. Kalau kamu guna kalau itu dia perkataan yang lain, kalau. Kalau dia tak masuk dalam perkataan tu. Okey. Bagai pungguk rindukan bulan. Okey, ibarat melepaskan batuk di tangga. Okey. Kebetulan apa? Ada orang cakap ibarat melepaskan batuk di tangga. Jadi saya nak tanya, batuk tu apa yang dilepaskan tu? Batuk, apa dia batuk tu? Ibarat melepaskan batuk. Dia naik tangga dia batuk ke apa? Siapa tahu? Batuk. Sebab peribahasa orang dulu-dulu dia buat berdasarkan situasi mereka yang berlaku dulu ni. Jadi kalau dia kata ibarat melepaskan batuk di tangga, saya tak tanya maksud lagi. Saya tanya, faham tak apa itu batuk yang dimaksudkan dalam ayat tersebut? Kalau orang dulu-dulu dia cakap batuk tu, bukannya kita batuk. Bukan yang tu. Bukannya dia naik tangga dia batuk. Bukan yang tu. Batuk tu orang dulu-dulu cakap ni, gayung tu dia basuh-basuh dulu kan, jenis letak tempayan kat luar basuh kaki. Dia naik tangga. Dia naik tangga terus. Yang tu gayung yang basuh kaki tu kan. Yang tu kita panggil batuk tu. Orang dulu panggil batuk, dia basuh kaki, dia lempak tengah-tengah tangga tu. Yang tu lah. Jadi ibarat melepaskan batuk di tangga, maksudnya dia buat kerja tak senonoh, kerja tak habis dia buat. Dia buat kerja sekat jalan kan. Dia basuh-basuh, dia tinggal itu. Kaki pun basuh tak bersih. Sebab itu, maksud dia itulah. Buat kerja sekat jalan, buat kerja tak habis, buat kerja tak senonoh. Dia tu. Bagian apa? Melepaskan batuk. Batuk tu, saya nak cakap tentang batuk tu. Dia basuh-basuh kaki, dia tinggal situ je. Dia buat kerja kat jalan, kaki pun tak bersih, batuk pun dia lempak mata. Benda tu lah batuk. Bukannya batuk kita batuk macam kena COVID tu, bukan. Right. Ibarat dah jatuh ditimpa tangga, betul? Okey, Bayus, betul Bayus. Ibarat jatuh ditimpa tangga, itu semua betul. Kan? Bila ada bagai, bila ada seperti, ada umpama, okey. Itu maksudnya perumpamaan. Kamu kena tahu bezanya. Perumpamaan, dia ada benda-benda ni. Simpulan bahasa, dia dua perkataan saja. Okey. Faham kan? Okey. Antara dua ni. Okey. Perumpamaan, settle. Okey. Sekarang kita nak pergi kepada kiasan. Kiasan atau bandingan semacam. Okay, kita teruskan dengan kiasan. Kiasan merupakan ungkapan yang menggambarkan pelakuan atau sifat seseorang secara bandingan. Kiasan, sebab tu dia antara dua, kiasan ataupun bandingan semacam, dua-dua ni.
Dua-dua ni. Kiasan ataupun bandingan semacam. Alright. Okay. Bandingan tu dia mestilah jelas dan nyata. Jelas dan nyata je nak. Okay, dia bagi contoh terus lah. Satu contoh dia bagi, lepas tu tolong respon bagi apa yang anda faham. Apa yang anda boleh bagi contoh selain daripada yang saya bagi. Okay. Untuk bandingan semacam yang pertama saya bagi, angkuh seperti merak. Angkuh seperti merak. Sifat burung merak tu macam mana kan? Ada lagi tak yang anda faham tentang kiasan atau bandingan semacam ni? Selain daripada yang saya bagi tadi. Kalau ada, sila masukkan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu bukannya kiasan ataupun perumpamaan. Belum lagi masuk. Dapat? Kalau tak ni, okey, saya bagi contoh yang kedua. Kiasan bandingan ni. Cantik seperti bidadari. Kiasannya bandingan macam dia banding lah, cantik seperti bidadari. Dia membanding, okey, cantik tu macam apa? Macam bidadari. Angkuh seperti apa? Seperti merak. Merah macam biji saga. Yang tu betul. Siapa jawab ni? Nita and Zulkarnain ni Merah macam biji saga. Seperti kera dapat hitam seperti Syakirah 5A. Syakirah hitam seperti arang. Bukan Syakirah hitam seperti arang. Dia bagi contoh tu hitam seperti arang. Betul. Syakirah dia jawab tadi hitam seperti arang. Seperti kera dapat bunga. Yang tu tak betul. Seperti kera dapat bunga. Yang tu dia dalam perumpamaan. Di mana ada gula, di situ ada semut. Yang belum masuk lagi. Cantik seperti bidadari. Yes, betul. Cantik seperti bidadari. Ada lagi. Garang. Kalau garang seperti apa? Dia binatang. Kalau garang seperti apa? Garang seperti harimau. Yeah, betul. Yang tu. Garang seperti harimau. Okey Okey, bersinar seperti permata. Yes. Okey, jadi boleh tahulah ya. Kiasan ataupun bandingan semacam ni macam mana. Okey, yang inilah. Dia membandingkan perlakuan dengan benda yang kita nampak. Perlakuan angkuh. Perlakuan manusia tu angkuh seperti apa? Seperti merak. Garang macam apa? Macam singa boleh, macam harimau boleh. Kata, cikgu tu garang macam harimau lah. Garang seperti singa, garang seperti Cikgu Farizal. Cikgu Farizal ni garang sangat ya. Lurus seperti pembaris. Yes, pembaris ni banyak. Kalau buka Facebook, banyak sangat pembaris. Jadi nak cari pembaris yang bengkok, payah. Wangi seperti bunga. Ya, betul. Dia kalau budak-budak sastra ni memang gunakan benda-benda ni dalam buat sajak, buat puisi mereka, tulis surat cinta ke apa. Dia pakai ayat-ayat macam ni, puitis orang kata. Okey. Alright. Kita dah dapat 3 benda dah ni. Simpulan bahasa, perumpamaan dan kiasan. Tapi lagi satu. Okey, yang ini kita langgap sikit bahasa ni. Okey. Pepatah. Pepatah, bukan pepatung. Pepatah. Okey. Pepatah, kita pergi kepada pepatah pula. Hutang emas di bawah belayar, hutang budi di bawah mati. Nampak? Dia ada pengulangan perkataan hutang kat situ. Okey. Cubit paha kanan, paha kiri terasa. Paha kiri pun terasa. Paha kanan cubit, paha kiri orang rasa. Pepatah ni lah yang biasa kita duk guna ni. Kadang kita duk nampak dekat mana? Dekat dinding-dinding sekolah tu duk tulis kan. Yang apa? Ada ubi, ada batas, ada hari, boleh balas, ada budi boleh balas kan. Okey.
Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Semuanya betul. Yang pepatah ni bagi semuanya okey, cantik. Alright. Okey. Pepatah dah clear. Okey, kita bagi lagi satu. Jadi 1, 2, 3, 4. Pepatah okey. Seterusnya bidalan. Tulis pun tak apa elok. Bahasa yang jenis yang kelima iaitu bidalan. Apa itu bidalan? Bidalan bermaksud peribahasa yang mempunyai maksud tersirat di sebalik susunan kata yang membentuknya. Tidak mengandungi sesuatu kata yang tertentu seperti perumpamaan. Dia tak ada perkataan tertentu seperti perumpamaan yang ni lah maksudnya ni. Dia tak ada perkataan bagai, ibarat, seperti, laksana. Tak ada umpama semua ni. Dia bukan macam perumpamaan. Bidalan dia ada maksud tersirat. Okey. Contohnya yang saya sebut tadi, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Itu adalah bidalan. Dia ada maksudnya. Dia sama juga. Dia mempunyai nasihat, dia mempunyai motivasi, dia punya pengajaran. Okey, saya bagi tadi contoh, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Maksudnya kita ajak daripada kecil. Bila dah jadi buluh, susah kita nak lentok. Kalau dah jadi buluh, kita ambil kerat buat lemang. Kalau besar sikit, kita buat meriam. Kalau rebung tu, buat makan pun sedap. Okey. Alah bisa tegal biasa. Okey. Baik. Alright. Lagi apa lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Okey, dia ni Syaikal bagi lagi. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut kena penyepak, tak usah duk buat cakap pandai. Tu orang Kedah selalu duk cakap tu. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau tak mau kena menyepak, tak usah duk buat cakap pandai. Contoh ya kan. Baik, yang nak bagi tahu itulah tadi. Berumah di tepi pantai maksudnya kalau kamu tak nak apa? Tak nak kena, kalau takut nak berhadapan dengan sesuatu perkara yang buruk, lebih baik kamu jangan buat benda itu. Okey. Ingat sebelum kena, jimat sebelum habis. Hadirah. Okey, good hadirah. Okey. Nasi sudah menjadi bubur. Itu pun merupakan kata bidalan. Alright. Biar putih tulang, jangan putih mata. Itu pun sama juga, merupakan bidalan. Okey, ingat sebelum dia ni Syakimi. Sediakan payung sebelum hujan. Guruh tak berbunyi, malang tak berbau. Okey. Yang teguh disokong, yang rebah ditinda, anak dipangku dilepaskan, beruk dirimba disusukan. Bagus Alia. Biar kulit hitam, jangan hati hitam. Yes, betul. Malas bergarit, perut perit. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okey, baik. Bidalan. Kita habiskan bidalan. Alright. Last kali untuk, kita dah sampai dekat last kali dah ni. Kita pun dah 5 minit dah ni. Okay, last kali. Yang last kali kita ada kata-kata. Itu merupakan salah satu dari kategori, dari jenis-jenis peribahasa. Kita ada 6 lah. Okay, jadi kesimpulannya kita ada 6 jenis peribahasa. Kita ada 6 jenis. Peribahasa ni tajuk besar. Bila kita sebut peribahasa, kita boleh sebutlah mana-mana pun. Bila kita sebut peribahasa, kita nak bagi tahu apa dia tu. Di bawah peribahasa benda apa yang ada. Simpulan bahasa, perumpamaan, kiasan, pepatah, bidalan. Dan last kali ni kata-kata hikmat ataupun slogan. Slogan kata-kata hikmat ni terbit daripada percakapan serta penulisan oleh seseorang yang dihormati atau terbilang, mengandungi falsafah dan pengajaran yang berguna sebagai panduan. InsyaAllah betul lah tu saya cakap tu.
Saya pun tak banyak input. Buku-buku pun semua tinggal kat sekolah. Jadi apa yang saya ingat, saya bagi tahu je lah. Kalau tak betul itu, sama-sama nanti kita betulkan. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Yes, betul. Pulun ke dah pulun. Betul Ustaz, betul Ustaz. Kita kembali kepada kata-kata hikmat tadi. Terbit daripada percakapan yang tadi serta penulisan oleh seseorang yang dihormati. Mengandungi falsafah dan pengajaran. Yang ni yang kata-kata hikmat tadi. Okey. Contohnya, contoh kata-kata hikmat atau slogan ni, bahasa jiwa bangsa. Yang ini kita selalu duduk dengar daripada dulu-dulu lagi ni. Bahasa jiwa bangsa. Lagi yang paling popular, bersatu teguh, bercerai roboh. Lagi apa lagi? Kalau slogan yang glamour ni, kata-kata hikmat ni, kalau kita ikut jalan pun ada. Yang ni kalau signboard ikut jalan banyak guna ini slogan. Yang ini kata-kata hikmat ni. Bahasa jiwa bangsa, ya betul. Okey, ada lagi yang lain. Bahasa jiwa bangsa. Ni kalau ikut jalan ni, biar lambat asal selamat. Ya, betul Ana. Biar lambat asal selamat. Tambah-tambah waktu raya lagi lah kan. Orang balik kampung naik kereta. Okey, biar lambat asal selamat. Yang itu slogan. Solat tiang agama, ya betul. Berani kerana benar, betul. Apa lagi slogan? Orang berbudi, kita berbahasa. Datang dengan harapan, pulang dengan kejayaan. Yes, betul. Semuanya betul. Ya. Lagi satu, membaca jambatan ilmu. Okey. Ada satu lagi. Dulu ni apa ni? Kurangkan gula dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Sebab apa? Sebab banyak yang kena kencing manis. Makan gula lebih. Manis kena kencing manis. Tapi jangan pula kita bancuh ayat, kita senyum ya. Tak ada bubuh gula, senyum ya. Sebab apa tu? Takut manis lebih. Tak lah. Bubuhlah sikit. Bagi rasa manis. Jangan lebih. Bubuh satu sudu, lepas tu senyum. Okey, cantik. Minum pun best lah. Bapak borek, anak rintik. Yes. Cubit paha kanan, paha kiri pun terasa. Ya, itu adalah jenis pepatah. Okey. Kita dah habis. Untuk ke-6. Jadi hari ini cikgu dapat terangkan pada kamu semua tentang peribahasa. Daripada yang pertama tadi. Yang pertama tadi kita ada simpulan bahasa. Kemudian perumpamaan. Kemudian kiasan atau bandingan semacam. Kemudian lagi kita ada pepatah. Seterusnya bidalan dan akhirnya kata-kata hikmat atau slogan. Kan? Okey, dan kalau kita ingat tahun-tahun lepas kita ada menduduki peperiksaan akhir tahun. Tahun-tahun sebelum ni, sebab tahun ni kita mungkin tak ada peperiksaan, sekolah pun tak tahu bila nak buka. Kita tak ada peperiksaan yang besar macam UPSM, peperiksaan dalaman peringkat sekolah akhir tahun tu mungkin ada. Kalau kita dah mula bersekolah nanti mungkin ada lah. Tapi itu pun cikgu tak dapat pastikan 100% lagi. Itu nanti. Okay. Kalau kamu ingat pada tahun-tahun lepas yang kamu menduduki peperiksaan, kalau yang tahun 4 ni mungkin dia tak mula periksa lagi. Tahun lepas dia tak sama macam tahun 4. Tahun lepas tahun 3 tahap 1 punya bahagian lain. Bila naik tahun 4 dia peperiksaan dia lain. Dia soalan dia dah semakin mencabar. Okey. Ini saya ada jumpa contoh yang dikatakan dengan peribahasa ni. Peribahasa dalam buku ni, bentuk-bentuk soalannya. Okey, saya tunjukkan. Ini
Okey, contoh soalan. Okey, hang nampak. Okey, mana dia? Ni nampak ah? Contoh soalannya. Nyatakan peribahasa berdasarkan gambar di atas. Ini contoh soalan. Tak payah jawab pun. Saya nak tunjuk je contoh-contoh je. Dia bagi gambar. Lepas tu, dia terus suruh tulis. Maknanya kalau kat sini, terus jawab ya. Ada dua jawapan yang boleh pakai. Pengantin apa? Raja Sehari. Lagi, bagai pinang dibelah dua. Okey, ini lagi satu contoh. Ini lagi satu contoh. Lagi satu contoh yang diberi, nampak? Gambar dikejar anjing ni. Kaitkan peribahasa yang bersesuaian dengan gambar tu. Okey, ada lagi tak? Ada lagi tak dalam buku ni? Ini pun satu lagi. Inilah bentuk-bentuk contoh soalan peribahasa. Bila dia cakap soalannya, nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. Tak semestinya kita gunakan pepatah, tak semestinya kita gunakan bidalan ke apa. Apa-apa dia cakap dia pasal peribahasa, semua yang 6 tadi ni boleh kamu kaitkan. Terima kasih kerana sama-sama kita belajar pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan ini memberi sedikit input dan kamu dapat faham daripada kita tak ada buat apa musim-musim cuti yang tak boleh pergi ke mana ni. Kita duduk rumah saja. Okey, jadi terima kasih kepada ibu bapa yang meminjamkan telefon anda kepada anak-anak untuk membenarkan selama lebih kurang sejam ini kita bersiaran secara langsung. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.